Ada. Okey, saya nak minta sharing sikit Datuk Zakaria ni merupakan usahawan beliau merupakan seorang usahawan bukan setakat dekat Malaysia ni, beliau ada bisnes dekat Jepun, dekat Indonesia. So nak minta Datuk sharing sikit sebagai seorang pandangan seorang usahawan hari ni, macam apa pandangan Datuk tentang company Quantum Metal ni tu secara frankly-nya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sejahtera pada semua sahabat maya Quantum Metal. Saya sebenarnya bab-bab kita pasal gold, mula-mula memang saya rasa macam saya tak mau dengar lah ya. Tak mau dengar kan. Sebab kadang-kadang kita ramai terdengar yang ada terbakar di perjalanan. Jadi apa yang saya buat cek privately lah dengan pihak bank negara, dengan polis kan. Jadi bukan sahaja dengan bank negara tetapi dengan kawan-kawan yang duduk di dalam bord bank negara secara langsung lah saya cek. Jadi saya dapat tahu benda ni memang betul dan genuine lah. Jadi saya harap kalau kita nak rasa lebih confident, kita bersandarkan juga dengan kenapa Bank Muamalat, Afin Bank, Alliance Bank, Araji Bank melantik QM sebagai panel untuk membekal gold bar kepada syarikat tersebut lah. Jadi dekat situ kita dah boleh nilai sendiri ya, sama ada this business opportunity ni yang dibuat oleh QM adakah betul atau tidak. Kalau kita sebagai syarikat, contoh macam syarikat saya lah, saya letakkan bank muamalat simbol ataupun Petronas simbol dalam company profile saya dan dengan yakin saya kata saya ada hubungan, sebenarnya saya tak ada hubungan bisnes langsung kan. Petang besok ataupun tak sampai 1 jam saya dah dapat surat saman dah. Jadi it's not that easy to put the symbol company dalam company syarikat, dalam sebuah syarikat. Jadi itulah yang saya nak kongsilah. Jadi baru-baru ni saya dapat zooming dengan founder dia sendiri, Datuk Lim. Jadi ini lebih meyakinkan saya sebab kalau kita dengar yang lepas-lepas nak dapatkan founder ataupun orang yang bertanggungjawab dalam bidang ini, bisnes ini, selalunya di alam maya. Kita pun tak nampak batang hidung dia. Tapi saya berjaya dan bercakap dengan Datuk Lim personal. Ya. Jadi itu lagi meyakinkan saya. Dan dia sendiri buat statement akan di listingkan ke Nasdaq US, which is not very easy. InsyaAllah saya dikabarkan kemungkinan Cik Faizal boleh maklumkanlah sama adakah betul apa yang saya cakap ini. Tapi itu yang dimaklumkan oleh Datuk Lim, yang akan listing ke Nasdaq pada bulan September 2021. Itulah yang saya nak share dengan kawan-kawan lah. Terima kasih Datuk. Okey. So itu pandangan Datuk Zakaria, seorang usahawan yang ada bisnes international. Okey. So sekarang ni saya nak menjemput lagi seorang Haji Saha, seorang aktivis NGO Islam yang sangat aktif. Sebab masa saya promote kepada Haji Saha ni, kebesokan harinya dia call terus Profesor Dr. Ashraf yang meeting dengan Profesor Dr. Ashraf. Profesor Dr. Ashraf ni merupakan CEO ISRA. So beliau terus meeting dengan Profesor Dr. Ashraf lah. Dan setelah beliau berpuas hati, and then beliau berkecimpung lah dalam Quantum Metal ni. Jemput Haji Saha untuk berkongsi sedikit pandangan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Haji. Saya samalah macam Datuk Zakaria ni, dah kira tahap orang dah setengah abad. Jadi kita ni orang kata apa, kalau dah hidup ni dah bukan separuh masa kedua lagi dah tu. Kalau Euro ni dah kira dah masuk sudden death dah ni. Betul. Jadi ini kita tolong anak ni. Jadi apa pun yang kita buat ni mestilah orang kata apa berasaskan tindakan yang bijak, rasional, dan kata apa penuh dengan kata apa dah lebih smart lah. Kita dah banyak lalui dalam kehidupan kita ni, banyaklah tapisan-tapisannya lah yang kita kena buat saring. Jadi macam samalah macam Datuk tu, kita ni bila dah lama berkecimpung dalam bisnes, network tu pun besar. Jadi bila sebut saja pasal entiti-entiti yang terlibat ni, kita cepat je lah call kawan-kawan, check dekat ISRA, check dekat bank negara, cek dekat bank yang terlibat. Kebetulan kawan-kawan semua dalam bank muamalat pun kawan, CEO Afin Bank pun CEO kawan. Kebetulan ex-CEO Afin Bank baru semalam saya dapat
bersembang. Tapi sembang benda lain. Dia dah retire tahun 2020 bulan 4 tahun lepas lah. Tapi dia lama lah CEO Bank Afin Bank dalam 7-8 tahun lah. Saya ajak dia, Datuk, mai lah join bisnes ni. Apa? The Quantum Meter. Oh, Datuk Lim. So, bila dia sebut terus Datuk Lim tu, maknanya memang di Bank Afin Bank memang familiar lah nama Datuk Lim ni. Sebab dia supplier kepada Afin Bank. Jadi, macam yang Datuk Zakaria sebut tadi lah. Kita sebagai orang Islam ni, pertama, kita tak naklah terjebak dengan bisnes yang illegal lah. Bukan saja menyusahkan diri kita, tapi menyusahkan orang lain pula nanti kan. Kedua, dari segi aspek syariah dia. Kita ni Islam ni berniaga bukan hanya melihat duit tu, nak mengejar hanya semata-mata duit. Tapi kita nak mencari keberkatan hidup lah. Dan perniagaan yang syariah ni biasanya perniagaan yang adil lah. Mengambil kira aspek kebajikan dan keadilan, maknanya tak menekan orang lain, tak menzalimi orang lain kan. Jadi, dan dia tidak terjebak dalam apa yang kita boleh katakan sebagai scam lah. Sekarang ni banyak lah, kalau kita tengok semalam berita pun ada sebut menggunakan nama-nama ustaz selebriti, letak nama depan, letak dalam Facebook, orang pun melabur emas. Jadi itu tanda-tanda yang sekarang ni kita nampak kecenderungannya lebih macam itulah. Jadi dalam Quantum Meter ni saya tak nampak lah ada nak dikedepankan gambar Nilofa ke kan, gambar-gambar artis ke, gambar ustaz ke, apa semua. Maknanya itu menunjukkan dia genuine lah. Dan Datuk Lim punya gambar tu lah yang kita selalu tengok kan. Setiap kali slide mesti gambar Datuk Lim, gambar Haji Kamari. Itu personality dia. Dan itulah yang dalam SSM pun itulah orang kata apa, dia punya figure dia tu. Dalam SSM sama yang kita terangkan pun sama kan. Jadi insya-Allah lah, apa pun dalam perniagaan ni yang paling penting selain daripada kita kena ada ilmu, ilmu ni kita boleh dapat melalui pembelajaran macam ni. Kemudian kita mestilah juga kena rajin, rajin bersungguh-sungguh dan kena cepat dalam bisnes ni. Pengalaman saya dalam bisnes, kita ni jangan terlampau lambat bertindak kan. Nampak benda tu kita yakin, terus ambil tindakan dan bergerak pantas kan. Jadi insya-Allah lah, saya yakin dalam grup saya ni dalam masa 2 minggu ni dah lebih 7-8 orang dah yang dah dapat status dealer tu lah, yang dah dapat jualan grup 30,000. Maknanya senang dalam bidang ni, mudah untuk kita nak memasarkan produk, sebab produk dia tu lain daripada yang lain. Yang satu-satunya produk emas yang ada gandaan 10. Ada seorang kawan saya ni, dia tak kisah pun, dia nak jadi pelabur je. Setiap hari beli 10,000. Dah 10 hari dah dia beli ni, dah 100,000 dah. Saya tengok dia beli emas ni macam beli cendol je. Jadi memanglah dalam orang Melayu ni sebenarnya banyak duit. Yang lagi dia nak mencari pelaburan yang betul, yang dia yakin, patuh syariah, dan dia nak tengok juga yang bawa tu siapa. Kalau orang yang bawa tu ada credibility, ada track record, insya-Allah orang-orang kita ni boleh percayalah dalam pelaburan dalam bentuk ni kan. Terima kasih lah Saudara Faizal, celoteh ni yang tak ada poin ni, celoteh kosong ni. Okey lah tu, bagus lah poin-poin yang disampaikan.